Bismillah. Nah, lah ni. Ya, okey, insya-Allah. Bismillah. Assalamualaikum. Bila berangkat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'allamul ilma wa 'allimuhu ta'allamul ilma wa 'allimuhu an-nas ta'allamul fara'id wa 'allimuha an-nas ta'allamul Qur'an wa 'allimuhu an-nas fa inni amru maqbudun wal ilmu sayuqbadu wa tadhharul fitan hatta yakhtalifa ithnani fi faridatin la yajidani ahadan yafsilu bainahuma. Ad-Darimi wa Darul Qutni. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu buat kali yang terakhirlah pada malam ini untuk sesi kuliah saya. Insya-Allah kita dengar apa yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini hadis daripada bab yang ketujuh, wajib menuntut ilmu agama dan kelebihannya dalam mustika hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterbitkan oleh bahagian Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri, ya. Dalam hadis yang pertama dalam bab ketujuh, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Ibnu Majah wa ghairihi. Daripada Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fariidatun, menuntut ilmu adalah satu fardu yang wajib atas tiap-tiap seorang muslim. Jadi hadis yang ke-20 ini dalam susunan kitab Mustika Hadis ini mewajibkan tiap kita seorang muslim, lelaki maupun perempuan, mempelajari ilmu agama, ya. Oleh kerana suatu pekerjaan dari yang sekecil-kecil hingga sebesar-besarnya tidak dapat dilakukan dengan teratur dan sempurna melainkan dengan ilmu pengetahuan yang berkenaan dengannya. Kecil ataupun besar memang kena ada ilmu. Nyatalah pada kita wajibnya mempelajari hukum dan peraturan Islam bagi apa sahaja perkara yang kita lakukan. Kalau sebesar fardu solat kita laksanakan bertahun-tahun lamanya, kita rasa selesa tapi tanpa ada air semayang, tak ada wudu, kerana tak ada ilmu mengenai perkara itu, maka tak sah lah. Apa yang kita buat selama-lama yang kita amalkan itu tidak sah. Jadi kena ada dengan ilmu. Itu besar, perkara besar. Begitu juga dengan sekecil-kecil perkara, bahkan perkara yang tidak terlindung daripada batal. Sama ada sedekah boleh jadi batal, sama ada perbuatan baik kita boleh jadi batal dengan ungkit, ya, sebagaimana ayat yang saya baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang yang beriman, jangan batalkan sedekah kamu dengan al-man, mengungkit, wal adza, ataupun menyakiti hati. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, umpama orang yang sama juga dengan orang yang sedekah riya, nak tunjuk kepada orang lain, samalah, batal. Jadi ilmu dalam kalbu pun begitu, ilmu zahir di luar pun begitu. Kita ini, nilai kita ini berbanding dengan makhluk lain adalah ilmu.
Ingatlah tak kala Allah berfirman kepada malaikat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah tak kala Allah berfirman kepada malaikat, aku nak jadikan atas dunia nanti khalifah. Masa tu dunia ni tak ada manusia lagi, tak ada manusia, nak jadi khalifah. Nabi Adam AS orang yang pertama. Maka apa kata malaikat? Malaikat bertanya, malaikat mengeluarkan pernyataan yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, supaya kita dengar, supaya kita teliti, telaah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Maka malaikat kata, adakah ya Allah engkau nak jadikan atas muka bumi nanti makhluk yang selalu bergaduh di antara satu sama lain, yang selalu berbunuh-bunuhan di antara satu sama lain, yang merosakkan, may yufsidu fiha, yang akan merosakkan dalam dunia nanti. Itu pengetahuan malaikat mengenai kita. Atau ada sifat-sifat begitu, ada benarnya juga. Itulah pengetahuan malaikat mengenai kita. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan malaikat kata, kami ni sentiasa bertasbih kamu dan menyucikan kamu. Maka Allah jawab kepada malaikat, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka Allah berfirman pada malaikat, aku mengetahui apa yang kamu tak tahu. Apa yang Allah tahu yang malaikat tak tahu itu? Inilah yang kita tengok lepas daripada ayat itu. Bezanya kita dengan makhluk yang lain, harga nilainya ada kat situ. Allah Subhanahu wa taala menyatakan perkara itu kepada malaikat. Maka Allah ajar kepada, lepas diciptanya Nabi Adam AS, tidak melalui proses biasalah terus jadi dewasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Maka Nabi Adam diajar ilmu yang ringkas sebagai permulaan ilmu, iaitu nama-nama setiap perkara yang ada dalam syurga. Nama benda perkara yang ada dalam syurga. Kalau kita nak tengok proses itu berlaku bila? Masa kita ajar anak kita kecil. Tengok ayam lagi ni, ayam. Itik ada itik. Kucing lalu, miau, kucing, kita kata tak. Burung terbang, itu kita sebut burung. Jadi anak kita pun tahu, oh ini kambing, ini ayam. Yang berenang dalam air ni, ikan. Kita ajar satu-satu proses bermulanya ilmu. Nabi Adam diajar oleh Allah Subhanahu wa taala nama-nama apa yang ada dalam syurga, asma'a kullaha. Thumma aradahum, kemudian Nabi Adam diminta untuk membentangkan apa yang dia tahu. Tadi baru belajar sebut satu persatu, maka Allah suruh bentangkan pada malaikat, alal malaikah. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Maka Allah bagi tahu pada malaikat, baik cuba kamu bentangkan juga apa yang dibagi tahu kepada Nabi Adam tadi. Maka apa kata malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Terus malaikat bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanak, Maha suci engkau ya Allah, la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tak ada ilmu melainkan apa yang kamu ajarkan kepada kami. Nilainya daripada ayat ini adalah manusia ini ada satu benda yang boleh sampai kepadanya ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu akal. Ada akal, kita boleh menerima ilmu, boleh ingat ilmu, boleh ikut ilmu daripada
sumber yang baik, yang betul, yang benar, yang sah daripada Allah dan para anbiya, para mursalin yang diturunkan kepada mereka bermula daripada Nabi Adam AS sehinggalah khatimul anbiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nilai ilmu kita ini bernilai dengan ilmu. Dan Allah mengangkat darjat di sisi Allah yang ada darjatnya, bukan dengan banyaknya harta, tidak, bukan dengan pangkatnya yang tinggi, tidak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat martabat, bezanya kita di antara satu sama lain di sisi Allah ini adalah berdasarkan iman pada Allah dan juga ilmu darajat, beberapa darjat bezanya di antara satu sama lain. Kalau kita, pandangan kita mungkin kita tengok dari sudut yang lain, tapi yang hakiki, yang sebenarnya apa yang Allah Subhanahu wa taala kira, itulah yang betul, yang benar, yang hakikat, yang betulnya, ya. Baik. Belajarlah ilmu. Carilah ilmu, talabul ilmi, kerana ini adalah kefarduan kepada setiap muslim. Menurut kita Al-Faruq dan Tahzib Al-Faruq bahawa Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah ada menerangkan bahawa para ulama sepakat tidak harus ada seorang pun kita ini melakukan suatu perkara sehingga ia mengetahui dahulu mengenai hukum Allah, mengenai perkara yang nak dilakukan itu. Ni yang elok, terbaiknya begitu. Nak buat suatu tu biar kita ini tahu ilmu yang paling penting sekali, hukum boleh ke ataupun tidak. Barulah pergi kepada ilmu lain. Contohnya hukum, apa hukumnya berniaga? Boleh, maka boleh. Lepas tu baru kita cari ilmu berniaga, macam mana cara nak berniaga, cari ilmu, tuntut ilmu. Kita lalui ilmu itu, ambil pengalaman daripada orang yang telah melalui proses itu. Baik. Jadi sepakat orang yang hendak berjual beli wajib mempelajari hukum mengenainya dulu. Berjual beli, makan mata timbang boleh tak? Boleh. Jual beli, Allah Subhanahu wa taala celakakan dalam Al-Quran, ada ayat orang yang makan timbangan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi al-mutaffifin. Siapa al-mutaffifin? Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia beli dengan orang, dia banyakkan. Kalau dia jual dekat orang, dia perut tangan ini dalam bekas cupak ke apa macam tu, dia tenggelamkan. Kalau zaman kita ini makan mata timbang lah. Makan mata timbang, spring dia tadi tidak diurus takbir dengan betul. Nombor pun boleh jadi tak betul juga kalau kita tak semak betul-betul. Tak ada keberkatan lah dekat situ. Bukan sahaja keberkatan, wailul lil mutaffifin, celakalah, kecelakaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan kita kena belajar, kena tengok. Ini kata Imam Al-Ghazali pun begitu dalam kitab Ihya Ulumuddin, begitu juga dengan kata Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah mengenai perkara ini. Demikian juga orang yang hendak solat wajib mempelajari hukum Allah mengenai solat, mengenai apa yang membatalkan solat, kewajipan kita solat, macam mana nak dirikan solat sebagaimana yang dinyatakan oleh baginda, sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Maka kita solat, nak belajar kita belajar, dan kita belajar itu sampai kepada 4 ulama yang besar, iaitu Imam Syafi'i ada, Imam Malik ada, Imam Hanafi ada, Imam Hanbali ada, sampai ke situ. Masing-masing ada hujahnya. Cara ambil wuduk yang berbeza, mengenai kunut solat subuh berbeza pandangan,
Banyaklah perkara ya. Maka kita ambil yang mana kita pelajari, turuk tarik kita ulama yang kita pelajari. Jangan ambil campur-campur. Kita nak ambil bersentuh lelaki dengan perempuan tak batal. Tapi kita ambil cara wuduk Imam Syafi'i, tak boleh. Dia kalau kita nak amalkan mengikut begitu, biar kita ini jadi orang alim dulu. Orang alim. Bolehlah kalau jadi orang alim macam Imam An-Nawawi, tak apalah. Kalau kita rasa diri kita dah sampai tahap itu. Tapi bagi saya tak sampailah kita kita orang awam biasa. Maka kita ambil apa yang kita pelajari. Jangan gaduhlah kalau kita belajar ni macam ni, orang dekat negara luar begitu, jangan bergaduh. Kerana beza fiqh ini berbeza. Mungkin dari sudut tempat berbeza, dengan cara berbeza, bahasa, budaya dan sebagainya. Sebab tu Islam ini dia rahmah Dia pergi ke negara sana begitu caranya, ke sini begitu caranya. Kalau tempat salji nak sebut pasal wuduk yang kita nak buat ni, bezalah dengan sejuknya. Kalau tempat yang kemarau panjang, dekat gurun, dekat apa, semua bezalah. Fiqh dia tak sama dengan kita. Yang banyak air ni, air ada, air paip ada, air bukit ada, sentiasa ada. Dekat gurun air sikit je. Jadi beza. Fiqh ini berbeza dari sudut tempat, berbeza dari sudut masyarakat dan sebagainya. Sebab itu di tempat lain, negara lain berbeza dengan kita. Berbeza pun sama juga pergi kepada Imam Armah tadi imam yang tak ada ilmu ni, ikut buat je. Itu yang rugilah, sebab tidak tahu asal usulnya apa yang kita buat. Al-ilmu. Solat yang kita laksanakan, kata di sini wajib mempelajari hukum Allah mengenai solat. Demikianlah seterusnya perkataan yang hendak dikatakan dan segala amal yang hendak dikerjakan, sampai kepada nak kata, nak bercakap, boleh ataupun tidak, haram ke tidak bercakap dengan perkataan begitu, keluar daripada lidah kita. Kalau dalam qalbi kita, itu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ilmu An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-ilmu salasatun wa ma siwa dzalik fa huwa fadlun ayatun muhkamatun aw sunnah qa'imatun aw faridatun adilah. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang menjadi asas ini ada 3. Yang lain daripada itu ilmu yang lebih, iaitu ilmu yang tidak dikehendaki oleh agama. Jadi hari ini kita belajar ada ilmu yang tidak dikehendaki oleh agama. Ilmu yang 3 itu ialah ayat Quran yang terang nyata dah. Dan ayat Quran tadi yang tidak dimansuhkan hukumnya, kerana dalam ayat Quran ada hukum yang dimansuhkan. Maknanya hukum tu berlaku pada itu, tapi turun ayat lain, perkara itu dimansuhkan. Maknanya dibatalkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kena belajar. Ada ustaz-ustaz yang mengajar mengenai perkara itu, mengenai perubahan yang disebut oleh baginda ayat Quran, ubah satu perkara. Contohnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkan wajah kamu ke Masjidil Haram. Daripada menghadap Masjidil Aqsa, maka Nabi menghadap ke Masjidil Haram solat. Ada masjid kiblatain dekat sana, 2 kiblat, satu ke Masjidil Aqsa, satu ke Masjidil Haram. Perubahan dalam Al-Quran ada perubahan itu. Kena belajar dan kita tahu melalui ilmu. Maka kalau dakwaan mengatakan boleh ke Masjidil Aqsa dan sebagainya, tak betul lah, sebab dah ada perubahan dalam Al-Quran. Baik. Atau sunnah hadis yang sahih datangnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana ada hadis yang palsu. Ada hadis yang palsu. Jadi ini ahli ilmu hadis, dia kaji, dia tengok dan sebagainya. Hadis palsu. Yang tetap kekal
ataupun ketetapan dan keputusan yang betul sama seimbang dengan kehendak kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au fariidatun adilah, rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah. Ini para ulama dia takhrij, dia tengok dan sebagainya dengan disiplin ilmu. Baik, jadi menerangkan kepada kita pada malam ini, ilmu yang menjadi asas bagi ilmu agama, iaitu yang pertama, ni sumber ilmu yang pertama, ayat Al-Quran yang terang nyata dan tidak dimansuhkan hukumnya. Yang menjadi asas untuk dirujuk kepadanya ayat Quran, yang ada juga ayat mutasyabihat, ayat yang tidak jelas maksudnya, maka terujuk kepada yang jelas tadi. Al-Quran, dalam Al-Quran ini sebenarnya banyak lagi yang kita tak laksanakan. Kita tengok, macam mana kita nak tengok? Kita masuk kelas-kelas agama, tengok Al-Quran, maka satu-satu perintah daripada Allah, tengok dari sudut apa? Percakapan contohnya. Selalu saya suka sebut, dalam ni pun dia sebut, nak bercakap pun kena tengok. Nak bercakap, percakapan contohnya perkataan insya-Allah. Nah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Jangan kamu kata esok, ya saya buat esok. Esoklah ya saya buat esok. Perkataan itu bukan begitu. Tapi bagi tahu macam mana? Insya-Allah, insya-Allah. Insya-Allah ini janji. Kita nak buat dah. Betul-betul insya-Allah. Tak ada lagi istilah kalau diajak datang, boleh datang tak kenduri ujung minggu ni. Dia pun tengok kiri kanan, insya-Allah. Insya-Allah ni kalau dia kata insya-Allah dalam dua ni, kita nak sedia pun boleh, tak sedia pun boleh. Terbalik dah. Sedangkan insya-Allah itu ya yang betul yang kita nak buat lah. Kecuali adalah tengah-tengah tu jadi perkara yang tidak baik ke, ada kemalangan ke, ada apa semua yang tak dapat hadir betul-betul dah. Insya-Allah itu. Itu kata kita orang Islam begitu, kataannya. Kalau tak boleh, kita kena cakap tak boleh. Gunalah ayat lain. Kalau tak boleh, guna ayat lain, bukan guna insya-Allah. Tengok dululah saya cuba. Boleh juga ayat tu. Tengok dulu saya cuba. Dia nak cuba dulu, tengok dulu kalau jadi boleh, tak boleh tak boleh. Ayat tu. Bukan kita guna insya-Allah untuk tengok dulu saya cuba, tak. Kita ada ayat dalam bahasa kita banyak lagi. Kalau tak boleh terus kita kata tak boleh. Jangan kata esoklah, esok saya buat, esok saya buat, itu janji kita. Jangan. Sedangkan satu masa kita gunakan insya-Allah pada perkara yang kita tak tentu lagi. Allah suruh bagi tahu kepada kita supaya bagi tahu insya-Allah. Kerana semuanya bergantung dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Barang yang jadi ni insya-Allah. Biar orang dengar kita kata insya-Allah tu gembira. Datang. Kenapa? Kerana dia kata insya-Allah. Dia akan sampai, macam mana pun dia akan sampai. Kalau dia kata boleh, tak boleh. Kalau dia kata belum tentu, belum tentu. Kalau dia kata cuba dulu, dia akan cuba dulu. Jadi kalau insya-Allah jadi itu. Itulah kita, cara kita ya. Ayat dalam Quran, contoh, satu contohlah. Yang lain ada banyak lagi ya. Ayat yang kita kena tengok, belajar satu persatu apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Itu sumber ilmu yang paling utama, iaitu Al-Quran. Okey? Yang kedua sunnah ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meliputi perkataan baginda, perbuatan baginda, takrir baginda. Takrir ni baginda diam, tak ada larangan. Macam hadis mengenai makan dhab. Dhab ni sejenis binatang pada pasir lah. Bukan biawak. Biawak dia lain, biawak ni lain. Nampak bentuk tak sama, jauh Dhab lain, biawak lain. Biawak apa yang ada tempat kita semua benda dia makan. Dhab tak ada, dia tak makan. Dia makan daun-daun kayu macam tu je. Beza. Kalau nak kira beza ni, cicak dengan cicak mengkarung beza, cicak dengan biawak beza. Cicak nampak macam bentuk dia macam tu, tapi dia bukan keturunan biawak. Biawak bukan keturunan buaya. Nampak macam sama, tapi bukan keturunan. Jadi dhab lain.
takrir, hadis takrir ada mengenai perkara itu. Cuma lalu dengan tak lalu makan. Tak lalu tak apalah. Ya. Yang sah datangnya dari baginda dan berkekalan diamalkan, kerana ialah yang menjadi keterangan dan ulasan bagi kitab Allah dan Al-Quran Karim. Jadi kita nak hafaz sampai 100,000 tak sampai, sampai 10 hadis pun tak sampai kita nak hafaz, ya. Jadi nak daripada mana kita nak tahu? Kita belajar. Kitab-kitab hadis ada, perbincangan ada, panggil ustaz berkenaan, ada ustaz berkenaan yang menerangkan mengenai hadis. Jadi ilmu kepada kita. Ada ustaz berkenaan menerangkan mengenai Al-Quran, ilmu kepada kita. Nak baca Quran pun ada yang mengajar cara baca Quran, ilmu kepada kita. Nak faham apa yang ada dalam Quran, ada ustaz yang terangkan mengenai perkara itu, ilmu kepada kita. Kenapa ustaz tak boleh kuasai semua? Ustaz pun manusia biasa. Zaman-zaman sekarang ni lagilah. Dia boleh tumpu kepada satu bahagian sahaja. Yang lain pun kena belajar juga, kena belajar. Sebab kita ni dah jadi orang awam biasa dah. Tak ada kata nak jadi alim ulama ni susah dah zaman kita ni. Dengan kesibukannya, dengan apa semua. Jadi ada bahagian-bahagian tertentu. Ada ustaz ni bahagian yang boleh bahagian apa nama ni, wasiat dan sebagainya, yang jenis macam tu tak. Dia kena tengok 1/3, 1/4. Itu ada ustaz yang bahagian tu. Dia memang bahagian tu. Ustaz ada yang bahagian astronomi. Nak tiba bulan puasa, nak apa semua, bergantung kepada mereka lah. Tak kira lah ustaz ke doktor ke orang alim ulama berkenaan dalam bidang tu, maka dia pakar dalam bidang tu. Itulah kita zaman sekarang ni. Tak boleh nak meliputi semua, kerana kelemahan kita masing-masing. Jadi dia ada yang pakar dalam bidang masing-masing. Kita lah untungnya, iaitu kita boleh dengar bahagian astronomi, kita boleh dengar bahagian Al-Quran, bahagian hadis, kita boleh dengar bahagian ilmu faraid, ilmu pusaka ni, ilmu faraid, ya. Jadi semuanya ada pakar dalam bidang itu. Jadi untunglah tuan-tuan boleh ambil itu, ambil situ, ambil sini ilmu, ya. Ketetapan dan keputusan yang betul sama seimbang daripada jalan ijma' ulama. Ijma' ulama ataupun kias. Kias, ya. Katalah daripada kes-kes yang ada kes mencederakan mak dia, mencederakan ayah dia. Maka carilah kita dalil apa semua, dalil birrul walidain, Nabi suruh buat baik pada ibu bapa. Nak cari perkataan memukul mak dalam Quran, dalam hadis, cari-cari, maka jumpalah ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala taqul lahumā uffin. Jangan kamu kata Jadi daripada ayat Quran itu terus diambil oleh para ulama bahawa memukul ibu lebih berat daripada kata Allah larang kata memalingkan muka dengan mengatakan tak, sikit pun tak boleh. Maka menyakiti mak ayah lagi lah tak boleh. Berdasarkan ayat itu. Itu dia masuk dalam bab qiyas, dalam bab ijma' dan sebagainya. Dalil Allah dah bagi tahu dah. Yang ini pun tak boleh, yang lain lagi tak boleh. Sampai ada yang pijak, patah tengkuk mak dia dan sebagainya tak. Itulah sebab tu bahana dadah apa semua tu janganlah sampai ke tahap itu. Kena jaga masyarakat kampung kita. Jangan ada sesekali masuk benda-benda begitu. Dia jadi tak betul dah. Arak dan sebagainya, dia akan jadi tak betul dalam kehidupan seharian. Mak dia pun dia pukul dan sebagainya. Kalau ikut dalam Quran, jelaslah. Ada perkataan walaupun tak ada pukul, walaupun pijak tak ada, tendang tak ada, tapi dikiaskan, diambil daripada ayat itu. Mengatakan menyakiti kalbu sikit pun tak boleh, apatah lagi menyakiti tubuh badan ibu bapa, mak ayah yang melahirkan kita. Ya Allah, jaga kita bagai menantang minyak yang penuh, tak? Jaga kita, sayang kita. Tiba-tiba anak boleh buat begitu, waliyazubillah, ya. Sedih sangat, ya. Bahagian yang kedua, ilmu yang ada hubungannya dengan tata bahasa dan kesusastraan Arab. Ni untuk faham hukum dan sebagainya, istinbat hukum, dia ada ilmu begitu. Ilmu kena faham bahasa Arab. Ni ilmu. Maka ilmu ini juga dituntut faham bahasa Arab. Belajar baca Quran dalam bahasa Arab, baca doa dalam bahasa Arab.
betul barisnya, jelas hurufnya, tidaklah sempurna sangat, tapi maknanya boleh. Baca baris tu taklah bertukar baris atas dengan baris bawah. Kita dalam bahasa kita pun kalau bertukar huruf pun maksud dia lain. Mata, ni mata. Tiba-tiba kita aja M-A-T-I. Tu bukan mata. M-A-T-A, mata. Tapi kita pergi baca M-A-T-I. Ada jadi lain. Bahasa Arab pun begitulah. Kalau barisnya beza, maka maksudnya jadi lain. Khutbah. Khutbah, baca khutbah. Imam berkhutbah, maksudnya imam berkhutbah di Jumaat atas mimbar. Tukar baris, khutbah, imam berkhutbah, maksudnya imam bertunang. Jelas jenuh kita kalau faham bahasa Arab. Imam bertunang apa pula lah. Imam berkhutbah, baris atas, baris bawah. Kena ada juga ilmu bahasa Arab. Kelas untuk bahasa Arab kena ada. Tak boleh banyak pun, kurang-kurang sikit kita tahulah apa maksudnya, apa itu maksudnya. Tapi untung kita, masyarakat kita orang Islam Malaysia ini banyak ribu patah perkataan. Ada kata 3,000 lebih, ada kata 8,000 lebih perkataan yang kita tutur dalam bahasa Arab. Kalau pergi negara Arab sebut sejadah, orang Arab pun sebut sejadah. Kita minta sejadah, dia bagi sejadah. Kalau kita tanya orang Arab masjid, masjid, kita buat masjid, tanda tanya macam tu, dia kenal masjid. Orang Arab pun sebut masjid juga. Kalau kita kata syukur, alhamdulillah, orang Arab faham. Oh, dia kita ni bersyukur, dia pun bersyukur juga. Alhamdulillah, dia pun alhamdulillah. Kalau kita nak beli benda baki tak ada, kita kata halal, orang Arab tu masuk poket terus, halal. Kalau kita kata halal, dia pun faham lah. Kita bayar pun bayar macam tu je, balik halal. Dia tahu halal, maksud halal. Ada halal haram tak? Kita ni tak belajar bahasa Arab pun adalah asas-asas bahasa Arab. Jangan kata bahasa Arab ni susah. Bahasa Arab ni susah. Jangan. Sebab kita 3,000 lebih patah perkataan yang kita gunakan. Itu termasuk doa, istiqamah, sujud, rokok, yang berkaitan dengan ibadat semua dalam bahasa Arab. Yang berkaitan dengan sifat-sifat semua, syukur, sabar, istiqamah tadi. Banyak sekali sifat-sifat yang kita sebut dalam bahasa Arab. Amanah, khianat, tak? Jadi tak ada masalah dalam bab itu. Cuma tambah sikit kalau ada kelas bahasa Arab itu, untunglah. Kalau boleh ada kelas bahasa Arab, untuk kita faham. Dalam Al-Quran, kita tahu mengenai macam mana proses istinbat hukum dan sebagainya. Ilmu ini adalah ilmu yang berkaitan dengan ilmu agama. Begitu juga dengan ilmu perubatan untuk menjaga dan memelihara kesihatan. Berkait rapat juga. Ilmu yang bermanfaat. Jangan kata anak-anak kita belajar besar nak jadi doktor, itu bukan ilmu. Tak boleh. Kerana itu adalah ilmu yang bermanfaat. Seterusnya ilmu kemasyarakatan. Ilmu kemasyarakatan. Ilmu kemasyarakatan ini macam contoh Ibnu Khaldun. Dia dalam bidang masyarakat lah, sosiologi bahasa dia. Dalam bidang itu dia buat kitab Al-Muqaddimah. Al-Muqaddimah. Ibnu Khaldun ini, saya suka dia punya satu quote perkataan, ayat dia, Nahnu Ibnul Bi'ah. Ni kajian dia buat kajian. Kita ini anak suasana. Kalau kampung tu baik, insya-Allah masyarakat dalam kampung tu baik. Sistem anak suasana. Saya bagi contohlah pada zaman kita ni. Tuan-tuan katalah ada anak ke cucu ke tak? Tiba-tiba dia beranak kecil, dia bersalin. Dah dapat anak kecil, tak nak jaga. Tuan-tuan bagi saya bawa balik ke Pantai Timur. Jadi dalam masa 20 tahun akan datang, dia akan datang sini. Walaupun dia nombor 04. Tahu nombor 04 kan? 04. Kalau Kelantan 03, nombor Maikit tu 04. Tapi kalau dia datang sini, dia tak akan ambil, dia tak akan makan cara orang sini. Dia cari budu, dia cari kopuk, cari nasi kerabu. Ustaz macam mana ni Ustaz ambil anak orang sini, tiba-tiba datang sini 20 tahun tak kenal masak asam pedas ni, macam mana? Tak ambil, tak makan
masalah mak cili api ni kenapa boleh jadi begini? Ya, itulah kita sifatnya Ibnul Bi'ah, anak suasana. Maknanya kita duduk sana, sanalah tempat. Kita duduk sini, sinilah. Saya hampir 20 tahun duduk sini, dah biasa makan asam pedas. Nah, ikan parang tu dah ada kemahiran lah. Dulu mula-mula datang tak apa nak reti. Ikan parang, kita buat kopuk sana tak? Sini, makan. Saya tengok, makan hidangan ramai-ramai, masuk mulut, orang depan saya lah. Dia masuk isi, cakap yang kita sama-sama makan, keluar tulang. Oh, hebatnya Oh, hebat orang sini. Saya tak boleh macam tu, kena ambil sikit-sikit. Dia masuk je isi sekali, sambil-sambil cakap, tulang je keluar. Itu hebat. Itu orang sini, ya. Ibnul Bi'ah. Itu maknanya ilmu kemasyarakatan, begitu juga ilmu pembangunan, ilmu perniagaan, sikit lagi ya. Ilmu perindustrian, ilmu pertanian, ada tulis ni dalam ni ya. Ilmu perikanan, ilmu pelayaran, ilmu penerbangan, dan ilmu-ilmu ini bukan zaman kita, zaman awal-awal dulu pun. Yang cipta kapal terbang yang pertama, siapa yang cipta, siapa yang cari, kebanyakannya umat Islam, ya. Dan sebagainya, tiada ilmu pengetahuan. Baik, akhir sekali, ilmu yang lebih, dalam istilah sini ilmu yang lebih, yang tidak dikehendaki oleh agama. Tiap-tiap ilmu pengetahuan yang tidak berdasarkan salah satu daripada kitab Allah dan sunnah Rasulnya tidak perlu dipelajari, bahkan boleh jadi ilmu yang tidak memberi manfaat. Contohnya, kita perlu jauhi ilmu ini. Datang orang menempel kat kita nak cari. Dia biasa orang ada ilmu-ilmu yang tak baik ni, dia akan cari untuk dia nak sebarkan dan sebagainya. Dia rasa dah tak sihat, dia cari orang untuk jadikan dia punya sambungan untuk ilmu dia tadi. Ilmu yang tidak ada manfaat perlu dijauhi. Contohnya seperti ilmu sihir. Tak payahlah dah belajar ilmu sihir, tak payah. Ilmu nujum, astrologi, ilmu nujum. Ilmu bomo. Yang sifat yang ayat Quran itu ilmu kita. Ni yang bomo ni. Pakai apa tak? Pakai tangkal, pakai apa. Kalau dia meninggal, biarlah dia meninggal dengan apa yang dia bawa. Jangan sampai ada orang yang sambung apa yang dia buat. Dah kita nasihat pun tak boleh jalan apa semua, biar, tak apa. Biar dia seorang. Jangan ada yang menuntut ilmu yang begitu. Ilmu yang lebih-lebih. Tambah sekarang ni, ilmu sesat banyak sekali ya. Ilmu sesat banyak. Orang agama pun kadang terikut juga. Ilmu sesat. Pelik ya, kita tengok ilmu sesat ni. Ilmu batin, ilmu apa semua. Jangan. Sekali sesat, susah. Kerana orang nak betulkan, kita tak terima dah. Pada ketika itu rugilah kita, rugi dunia, rugi akhirat. Akhir sekali saya habiskan dengan hadis baginda yang saya baca pada awal tadi, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'allamul ilma, belajarlah ilmu dan ajar kepada orang lain. Itu yang terbaik. Kalau boleh depan ni ajar pada orang lain. Yang datang kuliah saya dah ada ilmu pengetahuan dan sebagainya, belajar dengan ustaz-ustaz lain dan sebagainya. Kalau boleh ada surau-surau nak buka, nak cari orang yang bincang ilmu, maka pergilah, sampaikanlah, baca dulu, tengok. Kalau tak tahu, zaman sekarang ni kan ada grup WhatsApp dengan ustaz dan sebagainya, boleh ada. Kalau tak nampak, tak jelas, ambil gambar, snap, masuk dalam tu, boleh tengok, nak faham apa, nak bagi penerangan mengenai perkara itu. Cuba biar sampai ke tahap itu. Nak jadi lebih hebat daripada ustaz, lagi bagus jangan bawa kepada ilmu yang sesat, sudahlah ya, ilmu yang kita pelajari. Ta'allamul faraid, belajarlah ilmu fardu dan ajarlah kepada manusia yang lain. Ta'allamul Quran wa 'allimuhun nas. Ni masyhurlah. Baca Quran, belajar Quran, ajar kepada yang lain. Fa ini amru al-maqbudun ilma ya. Dan ilmu juga akan diambil kembali oleh Allah, hilang dan lenyap. Dan akhirnya akan hilang dan lenyap. Memanglah kita ni akhirnya Allah akan tarik ya. Kalau kita dah bersama dengan kitab Allah, ilmu dan sebagainya, ada orang alim ulama dan sebagainya, Allah akan tarik. Itu adalah sebagaimana disebut oleh baginda. Sehinggalah lahirlah fitnah dan kekacauan, sehingga berselisih dua orang dalam suatu perkara yang difardukan. Mengenai fardu ni, padahal jelaslah fardu.
Kita ada fardu Jumaat, kita ada fardu Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, kita ada kefarduan zakat, ada kefarduan puasa. Tapi bergaduh juga mengenai kefarduan ini, yang mereka tak dapat seorang pun yang boleh menyelesaikan perkara yang diperselisihkan itu sampai kepada akhir zaman lah. Tak boleh nak selesai. Isunya nak solat Jumaat contohnya tak selesai, ataupun nak solat fardu tak selesai, ataupun nak bayar zakat, ada orang tak nak bayar zakat tak selesai, tak boleh ya. Kita pada zaman kita ini jangan sampai berlaku perkara itu. Baik. Itulah yang saya dapat kongsikan pada malam ini. Pada kesempatan akhir ini saya minta maaf sepanjang berada di sini. Mudah-mudahan saya doakan insya-Allah penduduk Batam Melaka ini sentiasa bersama dengan ilmu, sukakan ilmu, imarahkan masjid. InsyaAllah mudah-mudahan jumpa kita suatu hari nanti, kalau tak kat dunia pun dekat akhirat, dalam keadaan dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Saya rasa setakat itu untuk malam ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala kerana majlis umum yang akhir pada malam ini dalam tidak semoga dengan cara baik. Untuk malam-malam tuan Ustaz Sufian, majlis umum dalam majlis umum terakhir pada malam ini, dan mana tadi Imam beritahu Ustaz Sufian memang tak belajar di sini. Saya balik 2006 pun Ustaz tak perlu belajar, jika masa ini lebih tahu kami lagi lama. Jadi kita syukur. Kami juga saya bagi pihak jemaah Masjid Syekh untuk melakukan memohon kepada Maha Besar sekiranya ada layanan kapsul Ustaz pada sini atau pada terkata masuk, kami mohon kepada maaf. Dan itu juga saya mohon apa yang Ustaz surahkan dan Ustaz surahkan bila halakkan dengan akhirat. Walaupun dari itu juga kami pihak masjid memadukanlah Ustaz sekiranya dah balik buat dengan pada belakang Batam Melaka, insyaAllah restoran dari sini silakan dulu. Jadi insyaAllah silakan Masjid Syekh Batam Melaka supaya memang Ustaz pakai ilmu boleh. Sekarang Ustaz pun jadi tahu benda ni. Jadi dengan itu terakhir sekali saya ada mempersyarah saya satu buah petaka, saya panggil mantan musim masjid. Saya juga masa ilmu adab untuk dapat mendapatkan sedia hati daripada pihak masjid kepada Ustaz atas hikmat beliau di masjid inilah. Dan tidak sebab pun insyaAllah. Kita Ustaz terima kasih. Saya jazakallahu khairan Ustaz dalam kepada kita yang berlaku alhamdulillah. Saja saya ada wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.